Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya, Saza Ain dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6, bidang sirah, tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Baiklah murid-murid, untuk tajuk ini, murid-murid bolehlah merujuk buku teks muka surat 135 hingga 139. Sebelum Ustazah menerangkan lebih lanjut tentang pembelajaran kita hari ini, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah murid-murid, tahukah murid-murid Perjanjian Hudaibiyah dinamakan sempena dengan nama tempat termeterai perjanjiannya Hudaibiyah, iaitu di Hudaibiyah. Hudaibiyah terletak antara kota Mekah dan Madinah berhampiran Zulhulaifah. Mari kita lihat latar belakang peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin. Lalu mereka membuat persiapan menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Bilangan mereka seramai 1,400 orang. Apabila tiba di Zulhulaifah, Nabi dan kaum muslimin berihram umrah. Nabi Muhammad SAW mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Oleh itu, baginda memilih jalan yang jarang dilalui oleh orang ramai untuk sampai ke Mekah. Mereka terpaksa melalui jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di Saniyatul Mira, berhampiran dengan Hudaibiyah apabila unta baginda yang bernama Al-Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Di sini, baginda dikunjungi Budail bin Warqa Al-Huza'i yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Baginda menegaskan tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah. Kemudian, musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi, antaranya Urwah bin Mas'ud untuk berunding dengan Nabi. Urwah meyakinkan musyrikin Quraisy tujuan baginda ke Mekah untuk menunaikan umrah. Baginda mengutuskan Saidina Osman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy, tetapi beliau telah ditahan, lalu tersebar berita beliau dibunuh. Apabila mendengar berita tersebut, baginda mengajak kaum muslimin berbai'ah untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Ikrar taat setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan berlaku di bawah sepohon pokok. Selepas itu, kaum muslimin mendapat berita bahawa Saidina Osman tidak dibunuh. Apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan, musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Suhail bin Amru pula diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Nabi Muhammad SAW meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Kemudian, baginda memerintahkan kaum muslimin bertahlul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Para sahabat yang sedang berduka cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Mekah dihalang musyrikin Quraisy hanya berdiam diri. Akhirnya, isteri baginda yang bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Apabila kaum muslimin melihat baginda bertahlul, maka mereka pun ikut bertahlul. Mari kita lihat isi perjanjian Hudaibiyah dan kesannya.
Perjanjian Hudaibiyah yang pertama iaitu gencatan senjata selama 10 tahun. Kesannya, pertumpahan darah dapat dielakkan dan penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Kesannya, keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah. Ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Kesannya, Nabi mengambil peluang menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Keempat, orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi SAW tanpa kebenaran walinya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Kesannya, peluang menyebarkan Islam melalui muamalah antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. Kelima, sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad SAW yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Kesannya, semakin ramai penduduk Mekah memeluk agama Islam. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apakah iktibar daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah yang dapat kita ambil. Sebagai seorang pemimpin, mestilah bijak merancang dan mengatur strategi, mengatasi masalah dengan tenang dan rasional, serta bijak membuat sesuatu keputusan. Sebagai seorang yang dipimpin, haruslah taat kepada pemimpin selagi tidak melanggar syarak, berganding bahu dan menyokong pemimpin, dan mengamalkan toleransi. Sebagai seorang Muslim, mentaati perintah Allah dan Rasul, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu dan menepati janji. Hikmah peristiwa perjanjian Hudaibiyah pula ialah yang pertama, membuktikan Islam agama yang cintakan kedamaian. Dakwah Islam semakin berkembang dan titik permulaan kepada pembukaan kota Mekah. Sampai di sini sahaja dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi di pembelajaran akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Sazain in the House. Jumpa lagi di pembelajaran akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih.